Tidak semua anak-anak dilahirkan sempurna. Bagi anak-anak istimewa atau kelainan upaya serta mempunyai masalah pembelajaran lembam, bagaimana dan di manakah tempat untuk mereka mendapat pembelajaran? Ramai ibu bapa yang mempunyai anak-anak seperti ini sudah tentu tidak mahu anak-anak mereka tercicir dan terus terabai daripada mendapat pendidikan formal. Sekolah Menengah Kebangsaan Keramas di Kuala Lumpur adalah antara contoh sekolah yang mempunyai program PPKI khas, iaitu sekolah yang menyediakan pendidikan khas bagi murid berkeperluan khas MBK. Tidak seperti mendepani murid biasa yang mudah dilentur dan dibentuk. Guru-guru dalam PPKI ini memerlukan lebih daripada kesabaran serta berjiwa besar sebagai pendidik. Program PPKI di Keramas di sejarahnya bermula pada tahun 2004 lagi, sehingga kini kita mempunyai 70 orang murid berkeperluan khas ataupun MBK, dan saya dibantu oleh 10 orang guru akademik dan pembantu pengurusan murid atau PPM selama 4 orang. Tuan Haji Majdi Ismail antara tonggak utama yang memastikan murid-murid berkeperluan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Keramas ini mendapat pendidikan yang terbaik. Di sini kita ada 7 buah bilik darjah yang menempatkan murid-murid berkeperluan khas yang terdiri daripada kategori medium function ataupun kumpulan kefungsian sederhana dan juga kategori low function ataupun kefungsian rendah. Murid-murid berkeperluan khas ataupun MBK di SMK Keramas tidak pernah dipinggirkan kerana mereka diberi peluang yang sama juga seperti murid-murid di arus perdana. Hal ini kerana murid-murid berkeperluan khas yakni MBK di SMK Keramas memberikan sumbangan yang sama penting seperti murid-murid arus perdana. Murid-murid MBK SMK Keramas telah melibatkan diri dalam pertandingan e-mahabbah, karnival kemahiran dan juga kejohanan sukan. Lebih membanggakan apabila murid-murid MBK ini telah mendapat pencapaian yang menggalakkan sehingga mengharumkan nama sekolah. Guru di PPKI ini sesungguhnya perlu bijak dalam mengatur aktiviti, cara berinteraksi serta berfikir anak-anak. Inilah antara ciri-ciri yang menjadikan mereka seorang guru yang sangat menjiwai falsafah sebagai seorang pendidik. Guru-guru yang membimbing murid seperti ini juga adalah mereka yang terlatih dan sudah bersedia jiwa dan mental untuk mendidik anak-anak ini. Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI diwujudkan untuk kanak-kanak berkeperluan khas, khususnya kepada kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. Saya tengok perasaan anak atau kemudahan yang disediakan untuk murid-murid PPKI ini adalah amat baik, dan juga diorang diajar untuk berdikari. Ya, jadi kalau kelas yang ada di sini ni dia bukan kelas yang biasa. Dia ada kelas praktikal juga di mana dia ajar budak-budak dia ajar mengemas katil, masak dan sebagainya lah. Jadi segi kerjasama tu ibu bapa bersama-sama diorang pun amat rapat dan juga selalu membantu pihak sekolah. Ya, kadang-kadang kita tak cukup dana ke apa, diorang akan datang membantu untuk memberikan sumbangan. Puan Chong Lee Chu, salah seorang pendidik dalam pendidikan khas di SMK Keramas ini yang sudah 20 tahun menabur bakti mendidik anak-anak berkeperluan khas ini. Pada permulaan memang saya belajar daripada asas lah. Kita daripada universiti, apa yang kita belajar adalah theoretically.
Tapi semasa di sekolah adalah berbeza. Jadi kita pun belajar daripada surrounding, dan belajar daripada parents dan juga belajar dari pelajar sendiri ataupun murid sendiri. So selama 20 tahun ni saya melalui banyak perkara dalam pendidikan khas ni. Yang bidang yang saya ajar ni adalah murid yang bermasalah pembelajaran, learning disability. So dalam kategori ni ada pelbagai ketidakupayaan dalam itulah, termasuk yang autism, Down syndrome, hyperactive, slow learner, dyslexic, dia dan sebagainya. Kalau katakan yang autism, biasanya mereka ada ciri-ciri mereka di mana eye contact-nya kurang dan mereka tak suka dengan sentuhan yang rapat dan mereka suka dengan, kalau contohnya mereka suka dengan sesuatu ataupun sesuatu makanan, mereka akan terus dengan makanan tersebut. Lepas tu kebiasaan mereka suka ditukar. Kalau untuk Down syndrome, murid Down syndrome adalah murid yang very friendly, very caring. Mereka suka dengan sentuhan pula. Mereka suka dengan pelukan. Jadi mereka manja sikit. Dan walaupun mereka slow, tapi sebenarnya mereka berkeupayaan untuk melakukan kerja tugas-tugas yang kita beri. Pelbagai pengalaman telah dilaluinya. Banyak rintangan yang berbeza ditempuhi kerana ragam anak-anak ini sangat berbeza antara satu sama lain. Sekolah pertama bagi Puan Chong ketika diberi tugas mendidik di kelas pendidikan khas ini ialah di SMK Menjelara Kepong, Kuala Lumpur. Pelbagai kepayahan dan cabaran yang telah ditempuhnya. Sebenarnya dalam kelas kita mesti stringkan murid kita dengan kaedah yang terbeza, di mana murid yang kefungsian sederhana kita guna cara yang berbeza. Maybe is a group teaching, small group teaching, lepas tu kita fokus pada apa yang perlu kita ajar pada hari tersebut. Sometimes kita masukkan macam learn through plays so that mereka have fun during lesson. Lepas tu yang paling penting adalah apa yang mereka belajar tu boleh adaptasi dalam hidup mereka. Itu yang paling penting lah, maksudnya apa yang kita ajar adalah berkaitan dalam hidup dia. So like mengajar kita mereka tengok jam, itu adalah satu yang penting lah untuk mereka tahu supaya mereka boleh gunakan dalam kehidupan mereka lah. Inilah antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh guru seperti Puan Norehan kerana mereka perlu mahir dalam gaya pembelajaran serta dapat menerapkan gaya pembelajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pernahkah anda terfikir bagaimana seorang murid berkeperluan khas atau orang kelainan upaya OKU menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana pula guru menangani kelompok murid sebegini? Pendidikan khas ni memang dia ada berkaitan dengan apa yang telah saya belajar dalam ijazah dahulu dan diploma. Lebih kepada manusia. Saya sebab diploma itu saya ambil diploma pembangunan manusia. Lebih pada manusia. Degree pengajian pengguna pun manusia. Dia tak lari daripada manusia. Jadi saya rasa dengan pendidikan khas ni kita memang belajar banyak tentang manusia. Jadi macam mana kehidupan seorang nak jadi manusia, dari pengembangan dia daripada kecil, dewasa. Jadi saya rasa memang sangat berkait apa yang pernah saya belajar dengan apa yang saya dapat. Dasar Pendidikan Negara menekankan mengenai setiap rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan dasar dan program pendidikan khas ini termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 dan Akta OKU 2008. Melaluinya, murid OKU dapat memperolehi pendidikan sama rata dengan pelajar arus perdana. Bagaimanapun, kurikulum, kaedah dan teknik pengajaran serta pembelajaran memerlukan kreativiti daripada guru pendidikan khas. Mereka kat sini lebih memerlukan sokongan dan bimbingan daripada cikgu. Contoh macam kelas K4 tadi kan,
kita terpaksa pegang tangan, kita terpaksa pujuk, kita terpaksa beri tumpuan yang lebih terhadap murid ni. Okey, dengan cara tu je dia boleh ikut kita, sekurang-kurangnya dia dapat menyebut, dia dapat mengenal, mendengar bunyi. Itu pun dah bagi saya satu kepuasan. Yang rendah ni lah yang kita kena bagi perhatian lebih. Waktu makan kena tengok, waktu ke tandas memang kita akan pantau lah, terutama yang memang tak boleh urus diri. Cabaran besar dihadapi guru pendidikan khas adalah ketika mendidik pelajar yang berdepan masalah pembelajaran seperti autism, disleksia, lembam, kurang upaya intelektual, spastik, hyperaktif serta gangguan mental. Azfar adalah antara contoh murid di SMK Kiaramas yang berjaya dididik dengan jayanya, berbeza dengan tingkah lakunya ketika hari pertama memasuki kelas di sekolah ini. Azfar tu tahun pertama tu agak susah jugalah nak uruskan dia sebab dia datang sekolah, dia nak balik. Jadi bila dia nak balik, dia akan lari ke pagar. Bila dekat pagar tu kita kena pujuklah dia. Hari-hari kita pujuk dia masuk kelas, dia tak nak, dia nak balik. Lepas tu memang hari-hari macam tu. Awal-awal tu kita rasa agak susah sangat nak uruskan. Tapi lama kelamaan, alhamdulillah lah dia dah boleh ikut cakap kita dan dia pun dah tak ada dah lari pergi pagar. Dia dah dengar cakap dah, alhamdulillah. Cikgu Ma'aruf Abdul Aziz mempunyai jalan cerita yang menarik untuk kita kongsi bersama. Dia tidak pernah menyangka peristiwa bertindak balas ke atas seorang murid OKU telah menukar skrip kehidupannya. Dia mempunyai kelulusan dalam bidang perakaunan dan sudah bertugas sebagai penolong akaunten. Tetapi segalanya mengubah minatnya untuk bergelar guru apabila peristiwa seorang murid OKU yang menyembur makanan dari mulut tepat ke mukanya ketika dia menjadi guru sandaran di sebuah sekolah. Saya nak share macam mana saya boleh minatkan, menceburkan diri ke bidang inilah cikgu PPKI ni. Yang pertamanya, saya cerita sikit saya punya education background. Saya punya SPM account, saya punya diploma business, saya punya degree account, saya punya DPLI perdagangan, tak ada kena-mengena dengan PPKI. So, masa pertama saya jadi guru sandaran, guru ganti di sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Saya pergi kat kantin, saya nampak ada satu orang budak ni, dia suka termenung, saya pun duduk depan dia. Dia tengah makan. Lepas tu saya sembang-sembang dengan dia pandang saya, dia diam. Dan beberapa saat lepas tu, dia pun sembur makanan tu dekat muka saya. So, masa tu saya punya karakter ni orang yang panas baran. Jadi saya pun terpang kepala dia macam tu. Jadi, seorang ustaz ni datang, dia cakap, Ma'aruf, orang yang kau tampar ni ahli syurga, dia cakap tu. Sepatutnya kau rasa beruntung dan bersyukur dapat jumpa ahli syurga dekat dunia ni. So, kat situ macam ada benda tikar zam sini kan. So, kat situlah saya pun ubah saya punya haluan, kita jadi cikgu tu. So, sebelum ni saya kerja sebagai assistant accountant. Saya pun ambil master dalam pendidikan khas. Konon-konon master saya pendidikan khas ni dah jadi tapak untuk saya jadi cikgu pendidikan khas lah. Ustaz tu lah yang banyak bagi semangat kat saya macam mana kita nak buat dengan pelajar-pelajar OKU kita dekat Malaysia ni lah. Ada satu pengalaman saya nak share sikit di sekolah SMK Kokrin Perkasa. Saya seorang je cikgu lelaki. Lepas tu ustaz tu kata, Ma'aruf, cuba fikir siapa nak ajar dia urus diri. Maaf nak kata, contohnya siapa nak ajar dia mencukur bawah, shave, siapa nak ajar semua tu? Takkan cikgu perempuan. Mak bapak dia tinggalkan anak dia kat sekolah. Itulah pengalaman manis dan pahit dan geli, tapi saya sukalah. Sebahagian besar pelajar-pelajar pendidikan khas ini mereka lebih dia sukarlah menerima akademik, dengan sebab demikian kita mengajar itu dalam bentuk memberi kemahiran. Saya bagi contohlah, saya ajar agama. Kalau bab kemahiran, contoh mengambil air sembahyang, kita teruslah bawa ke tempat wuduk, minta dia orang buat latih tubi. Jadi ini saja kaedah yang boleh membantu dia orang.
Tidak semua anak-anak murid boleh menerima dan menguasai pembelajaran seperti yang diharap serta dirancang oleh pihak sekolah. Secara sedar ataupun tidak, pihak sekolah cuba memainkan peranan masing-masing atas kesedaran untuk tidak meminggirkan kanak-kanak berkeperluan khas ini. Jika dilihat daripada mata kasar, pihak yang paling dekat dengan murid ialah guru dan ibu bapa. Ada di antara anak-anak itu boleh berjaya di sekolah dan dalam hidup. Jika minat mereka dirangsang, murid pendidikan khas juga perlu diberikan peluang dan ruang untuk menonjolkan bakat bagi mengenal pasti potensi mereka, terutama dalam bidang berkaitan kemahiran. Sebenarnya bukan mudah untuk menjadi seorang guru PPKI kerana memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga pengorbanan yang banyak daripada guru-guru terutamanya. Dan sepanjang saya berada di SMK Kiara Mas, guru-guru PPKI telah bersama-sama dengan pihak sekolah bagi memastikan anak-anak PPKI juga dapat seiring dan juga setanding dengan anak-anak PPKI di sekolah-sekolah yang lain. Jadi atas komitmen dan juga kerjasama guru-guru SMK Kiara Mas, iaitu Tuan Haji Majidin bin Ismail bersama dengan guru-guru PPKI yang lain dan juga MBK, pihak sekolah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Mendidik murid pendidikan khas memerlukan pendekatan yang lebih menjurus kepada kemahiran hidup supaya mereka lebih berdikari untuk meneruskan kehidupan. Inilah yang telah dilakukan di SMK Kiara Mas. Memberikan kemahiran kepada anak-anak istimewa ini adalah antara langkah yang bertujuan agar anak-anak ini boleh berdikari dan mempunyai keupayaan untuk meneruskan kehidupan selain membantu ibu bapa serta keluarga. Bengkel membuat roti dan kek ini diusahakan oleh SMK Kiara Mas dengan penyediaan guru-guru PPKI. Maka di sinilah kita perkenalkan asas pembuatan roti bagi murid-murid ataupun anak-anak yang kita kategorikan sebagai kategori sederhana ataupun medium function ini, dengan harapan mereka tahu membuat asas-asas bakery lah, kalau tidak tahap ke profesional pun sekurang-kurangnya mereka boleh membantu diri sendiri ataupun membantu ibu ayah mereka di rumah nanti. Kerana kita di peringkat sekolah cuba sedaya mungkin untuk mengetengahkan bakat, mengasahkan kebolehan yang ada pada anak-anak ini, dan di sinilah peranan pihak guru PPKI dan juga pendidikan khas sebenarnya untuk kita mengetengahkan bakat dan seterusnya kita cuba sedaya mungkin untuk membawa mereka ke pasaran pekerjaan. Okey, macam inilah rutin penyuraian. Maksudnya rutin waktu balik SMK Kiara Mas, terutamanya kepada pelajar PPKI, di mana kami memimpin setiap pelajar keluar pintu kecil pagar sekolah ni, dan parents akan WhatsAppkan dalam grup nama, maksudnya dia dah parents sudah sampai, so kita pun bawa anak dia keluar. So terus bagi pass kat parents. So macam sekarang ni parents tu di message on the way, kami pun dah ready lah kat sini. So parents dia datang, kita pass kat parents dia, settle. Pelbagai inisiatifnya telah dijalankan oleh pihak sekolah bagi menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh murid-murid MBK bagi memastikan emosi murid stabil. Pihak sekolah telah menyediakan ruang terapi seperti santai minda terapi diri. Contohnya pihak sekolah telah menyediakan mural rumah Melayu Melaka dan juga air terjun bagi memastikan anak-anak MBK ini sekiranya mereka tantrum ataupun mereka terlalu hyperaktif, murid-murid ini boleh mendapat ketenangan apabila mereka dibawa oleh guru-guru PPKI ke tempat santai minda terapi diri. Pelbagai pendekatan perlu diganding bersama kerana permasalahan pertama ialah gaya pembelajaran kanak-kanak bermasalah pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak normal. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini adalah mereka yang lemah dalam pelajaran dan mempunyai keupayaan yang terhad, terutamanya ketika mempelajari sesuatu yang baharu. Saya harap
ada sistem yang membantu mereka dalam transisi kerjaya mereka. Maksudnya lepas habis sekolah, ada satu sistem ataupun ada satu akta yang membantu diorang seselamatnya untuk diorang mampu bekerja. Sebab sekarang ni makin lama makin banyak ni kerajaan memang sangat support. So yang untuk kefusian rendah ni, yang betul-betul lemah dalam kemahiran hidup, lemah dalam urus diri ni, macam mana sistem tu boleh bantu diorang. Saya harap satu hari nanti kerajaan ataupun mana-mana badan NGO dapat membantu pelajar-pelajar ni ataupun pelajar-pelajar di luar sana untuk mereka terus hidup dengan sendirinya untuk berdikari. Saya rasa saya adalah seorang insan yang sangat terpilih untuk mendidik anak-anak PPKI ni, dan kita didik dia, bukan saya nak didik dia menjadi seorang engineer, seorang arkitek yang pandai, tapi saya nak didik dia boleh uruskan diri, boleh menguruskan diri sendiri dan boleh berdikari tanpa orang lain. Setiap tahun semakin ramai pelajar istimewa dan kurang upaya ini menunjukkan prestasi luar biasa dalam bidang akademik, di samping tidak kurang juga menonjol dalam aktiviti kurikulum. Ini bukti kejayaan sistem pendidikan khas negara dalam usaha mengasah potensi murid yang memerlukan perhatian serta bimbingan khusus, terutamanya pada peringkat awal persekolahan. Ia juga memberikan pilihan dan pengetahuan kepada para ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa ini bahawa masih ada ruang terbuka luas untuk anak-anak mereka mendapat pendidikan formal. Semua ini direalisasikan oleh guru-guru pendidikan khas ini yang membuktikan segalanya boleh menjadi realiti atas semangat Allah bisa, Tegal biasa.